Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Satu, hanya yang satu. Satu, hanya yang satu. Satu, hanya yang satu. Itulah ungkapan Bilal ibn Rabah radhiyallahu an yang diulang-ulang ketika disebat, ketika dipijak, diludah wajahnya, diheret di atas padang pasir, dihempap dengan batu besar. Bilal terus mengulang-ulang ahadun ahad. Hanya satu, hanya yang satu. Dan mungkin kisah ni kita dengar sejak daripada bangku sekolah atau lebih awal waktu kita tadika. Tapi sejauh mana kita menghayati nilai pengabdian hanya kepada satu, Allah Al-Wahid Al-Ahad, Tuhan yang Maha Tunggal, Maha Esa, hanya satu. Dan kalau kita lihat kisah Bilal ibn Rabah, bagaimana Bilal mendengar tentang Islam, tentang mesej tauhid, menyatukan Allah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bilal tidak pun berjumpa dengan mana-mana orang Islam sebelum dia merangkul dan berpegang teguh dengan ahadun ahad. Dia hanya mendengar tuannya memaki, berbincang tentang apa yang dibawa oleh Muhammad SAW pada ketika itu di kota Mekah. Dan Bilal sebagai seorang hamba berkulit hitam yang tinggal bersama golongan elit Mekah. Umayyah ibn Khalaf ini satu orang pembesar yang sangat berpengaruh, berkuasa, berharta. Dan daripada perbualan itu dia menangkap kalimah bahawa Nabi membawa ajaran menyembah hanya Tuhan yang satu, Ahad. Dan itu sudah cukup bagi Bilal untuk memeluk agama Islam dan berpegang teguh dengan keimanannya kepada Tuhan yang satu. Bayangkan setelah Umayyah bin Khalaf mengetahui tentang keislaman Bilal, mereka mengikat dan mengurung Bilal dengan meletakkan berhala Al-Lat dan Uzza di hadapan wajahnya dan suruh dicium. Suruh dia declare bahawa tidak ada Tuhan melainkan Al-Lat dan Al-Uzza. Dan setiap kali dia ditorture, diseksa, dia akan sebut ahadun ahad. Kemudian dia telah digari lehernya, diheret di tengah padang pasir, disebat, tak diberikan makan, tak diberikan minum. Sehingga Umayyah ibn Khalaf memanggil pembantu-pembantunya mengangkat batu yang besar. Siapa yang pernah berjalan di padang pasir waktu musim panas, dia tahu kaki kita tu, kulit yang paling keras di tapak kaki itu pun tak boleh handle panasnya pasir di bawah terik mentari. Tapi Bilal dibaringkan di atas pasir yang begitu panas, yang membakar kulit, disebat dan ditekan oleh batu yang besar dengan niat untuk membunuh Bilal. Mereka ludah wajah Bilal, mereka pijak, mereka sebat dia. Tapi dia tetap mengulang ahadun ahad. Sehingga Bilal, derita yang dilaluinya, berita itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar datang untuk membeli dan membebaskan Bilal daripada perhambaan. Dan Umayyah bin Khalaf dia kononnya nak menghina Bilal. Dia kata, aku letak harga dia 10 dinar. 10 dinar ini nilai besar, macam 10,000 ataupun 100,000. So bila dia beritahu pada Abu Bakar As-Siddiq harga dia 10 dinar, Abu Bakar tak ada negotiation langsung, tak bertanya satu apa, keluarkan 10 dinar dan bayar kepada Umayyah ibn Khalaf. Dan Umayyah gelak. Dia kata, apalah kalau kau minta kurang sikit, aku boleh jual ni 1 dinar je, tak guna punya orang, tak guna punya hamba. Dan apa yang mungkin Abu Bakar balas? Abu Bakar balas dengan punchline. Dia kata, kalau kau minta 100 dinar pun aku akan bayar, no question asked. Nak bagi tahu, kau mungkin memandang dia hina, memandang dia rendah, tapi bagi kami Muslim, the moment dia sebut ahadun ahad, ahadun ahad, nilainya lebih mahal daripada apa pun yang dunia boleh tawarkan. Dan dibebaskan Bilal ibn Rabah daripada siksaan dan penderitaan yang dilalui demi mempertahankan keimanan. Dan satu masa jauh selepas melalui sejarah, sewaktu Umar Al-Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, Umar curious nak tahu kenapa Bilal hanya ulang ahadun ahad, ahadun ahad sewaktu dia telah diseksa dan ditekan. So ditanya pada Bilal, kenapa kau ulang ahadun ahad? Dan ini satu jawapan yang diberikan oleh Bilal yang cukup membuat kita rasa malu.
Bilal radhiyallahu an menyebut, waktu itu jelah satu perkara yang aku tahu tentang Allah, bahawa dia itu satu, Ahad. Bayangkan Bilal hanya mengetahui satu nama Allah. Itu sahaja yang ditahu tentang Allah. Dia memberikan nyawanya, darahnya, keringatnya, mempertahankan keyakinan itu. Saudara-saudari, kita lahir dari kecil beragama Islam. Entah berapa banyak konten agama yang kita dengar, entah berapa banyak dah dalam siri ini pun kita dah belajar nama-nama Allah, kita dah kenal Allah SWT serba sedikit. Tapi kenapa kita begitu lemah berdepan dengan segala ujian? Moga Allah SWT bantu kita semua. Semoga Allah bantu kita betul-betul menghayati, meresap keimanan sehingga kita betul-betul kuat mempertahankan keyakinan kita walau digoda dengan kesusahan ataupun dengan kesenangan. Kerana kehidupan ini kadang-kadang kesenangan itu jauh lebih bahaya godaannya. Dan bila kita lihat nama Allah Al-Wahid, Al-Ahad, tentunya ada banyak tempat dalam Quran Allah menyebutkan nama yang cukup tinggi dan penting ini. Dan tentunya ini adalah pegangan agama Islam yang paling mendasar, yang paling penting, yang membezakan kita dengan apa-apa anutan lain, yang mana kita percaya Tuhan hanya satu. Tuhan bukan ada beberapa ayah, anak ataupun roh, tiga dalam satu, ataupun Tuhan ada beribu-ribu, beratus-ratus bentuk dan sebagainya. Tak. Quran dan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agama Islam ini pasaknya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Surah yang begitu popular, kita pun suka baca dalam salat. Dan kadang-kadang kita rasa aku ni asyik baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Daripada tadika sampai sekarang masih baca surah tu je dalam salat. Tidak mengapa, sebab memang ada sahabat yang suka mengulang-ulang surah ini kerana apabila dia baca tentang Allah itu satu, tidak ada yang lain sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa perasaan cinta dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertambah. Dan ada satu orang ni komplain, dia pergi Nabi SAW, dia kata, ni ada seorang sahabat ni, dia kalau imam, dia baca qul huwallahu ahad je ulang-ulang. Lepas tu Nabi pun nak tahu kenapa, Nabi panggil sahabat tu. Dan Nabi kata, ni ada orang bagi tahu ni, kamu ni bila solat jadi imam, kamu baca qul huwallahu ahad je. Dan bila dia bagi tahu, wahai Rasulullah, aku baca qul huwallahu ahad ni berulang-ulang kali kerana aku sangat suka. Dan aku suka baca berulang-ulang kali surah ini. Dan Nabi kata, bagi tahu pada dia ni bahawa Allah pun sayang kepada dia. Allah pun cinta kepada dia. Subhanallah. Jadi dalam kehidupan beragama kita, ini satu perkara yang paling penting kita kena jaga. Kerana kita mungkin tergelincir melakukan dosa itu dan ini, dan kita bertaubat, kita mohon ampun. Tapi ada satu dosa yang begitu bahaya. Kalau kita mati sebelum kita bertaubat, ada dosa lain yang kalau kita tak sempat taubat, kita mati, Allah mungkin boleh ampunkan di hari akhirat nanti dengan rahmat dan kasih sayangnya. Tetapi dosa ini, dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, lepas mati pergi ke hari akhirat, Allah takkan ampunkan dosa syirik. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja bentuk amal yang kamu telah buat sebelum ini akan terbatal, cancelled out. Sebab tu kita kena jaga aspek keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks tidak melakukan apa-apa yang syirik. Dan hari ini kadang-kadang kita tak perasan benda-benda yang jadi trend, jadi kebiasaan masyarakat yang mengandungi unsur syirik. Misalnya tangkal, kepercayaan kepada nombor-nombor tertentu yang kononnya membau sial, membau suih. Ada sebahagian orang suka tengok ramalan-ramalan ikut tarikh lahir, tengok bintang. Ini semua perkara-perkara yang kita mula meletakkan pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita sebut ahadun ahad, Allah itu satu, kepada dialah milik segala kuasa, kepadanya lah kita memohon perlindungan, semata-mata dialah satu-satunya Tuhan yang memberikan kita rezeki, menjaga kita. Memudarat, apa saja perkara yang boleh memudaratkan kita, ia tidak berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita hanya memohon perlindungan daripada sebarang mudarat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan tangkal. Sebahagiannya pergi jumpa bomoh,
pergi jumpa dengan dukun. Ini semua perbuatan yang hadis Nabi SAW pun cerita, kalau pergi jumpa bomo 40 salat, 40 hari salat tidak diterima. Jadi ini aspek-aspek yang membatalkan amal-amal saleh dan merosakkan akidah kita yang sepatutnya suci, menyucikan Allah sebagai Ahad, hanya satu, Maha Esa, Maha Tunggal. Dan penting untuk kita juga mengambil manfaat daripada mempelajari nama Allah Al-Wahid, Al-Ahad ini ialah dalam kita beribadat, kita mesti ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti kena ikhlas. Ibadat kita ni nak diterima, kita dah masuk ke 10 malam terakhir Ramadan. Alhamdulillah. Kita nak naikkan gear, tingkatkan bar amal soleh kita dalam Ramadan ini, tapi semua itu akan jadi sia-sia kalau tak penuhi dua syarat. Yang pertama, mesti ikhlas kerana Allah, bukan buat sebab orang, bukan beramal sebab nak buat konten, rakam kita punya amal ibadat tertentu untuk disebarkan, untuk kita kononnya nak mengajak orang buat baik. Tapi itu bukan caranya. Para salaf, golongan terdahulu dalam agama ini, mereka begitu melindungi diri mereka dari apa saja pintu yang boleh mengganggu keikhlasan. Jadi apabila kita yakin Allah Al-Wahid, Al-Ahad, kita hanya tujukan pengabdian kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT. Kita lakukan juga semua perkara yang perlu untuk kita lindungi perasaan ikhlas yang kita tanam dalam jiwa kita. Yang kedua syaratnya apa? Mesti ittiba', mesti mengikut apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Kalau ikhlas tapi tak ikut apa yang Nabi SAW ajarkan, amalan juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga 10 malam terakhir Ramadan ini sama-sama kita tingkatkan semangat, tingkatkan motivasi, dan kita juga berusaha lebih daripada apa yang telah kita usahakan dalam 20 hari yang pertama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.